Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan berbicara tentang fiqh al-muamalat, iaitulah fiqh berkaitan dengan urusan harta. Urusan harta muamalat urusan, tapi urusan itu khusus kepada harta. Di ranting keempat kita akan mempelajari dua jenis urusan harta, iaitulah urusan yang berkaitan dengan bertukar-tukar barang. Yang kedua ialah urusan untuk memindahkan harta itu daripada satu pemilik kepada pemilik yang lain. Jadi di dalam pemindahan pemilikan harta itu perlu kepada perjanjian atau persetujuan, dinamakan uqud. Uqud, persetujuan muawadat, bertukar-tukar barang. Jadi orang pertama, orang kedua. Orang pertama menukarkan barangnya, menyerahkan barang dia kepada orang kedua, dan orang kedua menyerahkan barang dia kepada orang pertama sebagai ganti kepada barang yang dia miliki daripada orang pertama, orang kedua ni. Jadi kedua-dua belah pihak ini saling setuju, mensetujui, maka itu dinamakan uqud, persetujuan. Maka itu di dalam uqud muawadat ini yang menjadi fokusnya ialah pemilik harta tadi tu, orang tadi tu, pemilik harta, kerana mereka lah yang akan melakukan proses uqud antara orang satu dengan orang kedua ni. Mereka itulah yang akan melakukan proses jual beli, ataupun tukar-tukar barang. Yang kedua, persetujuan untuk menyerah barang. Tidak ada pertukaran di sana. Orang pertama serah barang dia kepada orang kedua dengan akad persetujuan. Jadi yang menjalankan urusan harta itu ialah orang. Maka itulah dalam fiqh al-muamalat ni, yang paling penting ialah tentang tuan barang yang ingin memindahkan barang dia kepada orang lain, dan arti kata lain pindah milik. Uqud muawadat, bab yang pertama ialah al-bay'. Di sana ada dua bab. Yang kedua ialah al-ijarah. Al-bay', lughatan dari segi bahasa ialah muqabalah. Muqabalah apa? Muqabalah bertukar-tukar sesuatu dengan satu yang lain. Bertukar-tukar sesuatu barang, bukan barang juga, apa-apa sajalah, bertukar-tukar apa sahaja dengan sesuatu yang lain. Apa sahaja pertukaran, maka termasuk di dalam pengertian al-bay' lughatan dari segi bahasa. Malan kana, sama ada dia barang ke ataupun bukan barang. Contohnya bertukar-tukar senyuman ataupun bertukar-tukar pandangan, bukan barang. Bertukar-tukar kata, berlawan
berlawan apa tu, berlawan-lawan hujah, bertukar-tukar pandangan. Baik. Dari segi syarak, al-bai' ialah sejenis muqabalah. Jadi kalimah pertama di dalam ta'rif, menurut kaedah at-ta'rifat, ia adalah jinsun fi ta'rif. Jinsun fi ta'rif. Baik. Atau dalam arti kata bahasa Melayu, banyak ni ialah sejenis apa? Dia adalah sejenis muqabalah, iaitulah pertukaran. Itu dinamakan qaid lid-dukhul, ataupun jinsun fi ta'rif adalah merangkumi qaid fi dukhul. Itu dinamakan jami' fi ta'rif. Dan selepas daripada jinsun fi ta'rif tu barulah qaid lil khuruj, ataupun dalam yang biasa kita dengar mani'. Jadi dalam ta'rif tu dia mesti bersifat jami' mani'. Apa yang jami'nya? Jami'nya ialah jinsun fi ta'rif ini. Apa mani'nya? Mani'nya ialah pada qaid yang terdapat di dalam ta'rif. Baik. Bertukar-tukar muqabalah, malin bimalin. Jadi mestilah barang yang bertukar itu harta ataupun barang, dan dia tukar dengan barang juga. Terkeluar daripada pengertian barang ialah selain daripada barang, contohnya senyuman, pandangan, hujah dan sebagainya. Ala wajhin makhsusin, terkeluar daripadanya sebarang-barang tukar barang dia. Main tukar tak kira, dia ada cara, hukum, syarat, rukun dan sebagainya. Itu dinamakan dalam bentuk yang khusus yang telah digariskan oleh syarak. Baik. Itu satu ta'rif di mana pengarang penulis kitab Syariah Tingkatan 4 ini dia mendatangkan beberapa pandangan ulama tentang ta'rif al-bai' ini. Jadi di sini dia mendatangkan tiga lah pandangan ulama. Ataupun naqlu milkin. Jadi bai' itu ialah sejenis naqlu milkin, pindah milik. Fi ainin, ainun tu ialah mal lah, samalah mal dengan aini. Kalau dalam muamalah ni lebih kurang samalah, sama maksud. Tapi dalam bab yang lain, contohnya dalam bab najasah ke, ain tu dah lain lagi kan. Tapi dalam muamalah ni ain ni berarti malah harta. Bi'aqdil mu'awadah, dengan akad bertukar-tukar barang. Jadi sejenis tukar milik. Okey, sejenis tukar milik, apa-apa je tukar milik secara umum. Fi ainin, qaid lil khuruj, terkeluar daripada segala yang lain-lain selain daripada tukar milik barang saja. Yang selain daripada barang tak masuk, terkeluar. Mesti ada akad. Maka terkeluarlah tukar-tukar milik dengan tak ada akad. Mesti ada akad ataupun persetujuan. Okey, ini ta'rif yang kedua. Ini ta'rif yang pertama, ini ta'rif yang kedua, ini ta'rif yang ketiga. Tamlikun bi'awadin. Jadi banyak itu ialah sejenis pemilikan. Jadi semua barang, benda mesti ada tuan. Jadi bila kita nak sesuatu barang, kita tak boleh ambil gitu saja. Kita katakan barang ni tak ada tuan, tepi jalan.
Tepi jalan tu dia ada hukum dia tu. Barang tu seandainya dia tu memang dibuat, maka mesti ada tuan. Batu tepi jalan pun ada tuan, itulah milik, kalau di Malaysia ni sama ada JKR ke ataupun orang yang buat jalan tu, ataupun kalau dalam perumahan, tuan ni ialah apa tu, badan JMB tu, badan pengurusan perumahan tu. Kalau kita katakan batu-batu tepi jalan tu tak ada tuan, maka semua orang boleh ambil batu-batu tepi jalan tu. Maka bila orang nak tambak rumah dia, dikorek batu tepi jalan, nanti habis jalan tu berlubang. Kalau kita katakan ramai-ramai tak boleh. Kalau sebiji dua boleh. Di dalam Islam tidak ada beza antara sikit atau banyak. Sedikitnya haram, banyak pun haram. Apa yang haram pada banyaknya, maka haram juga pada sedikitnya. Baik. Memiliki dengan cara bertukar-tukar barang ala wajhin makhsusin, dalam bentuk yang khusus tertentu. Jadi di antara tiga takrif ini kita boleh ambil mana-mana saja daripada takrif ini sebagai jawapan di dalam soalan SPM ataupun SMA. Markah bagi takrif ialah 2. Markahnya 2. Kalau dalam SMA, kalau dia minta takrif lughatan, markahnya 2. Takrif syar'an juga markahnya 2. Baik. Skema permarkahan secara umum mungkin boleh kita pecahkan begini: muqabalatu malin bimalin, itu satu markah, ala wajhin makhsusin. Secara umumnya begitulah. Namun dia bergantung kepada panel. Seandainya panel menghendaki ataupun panel telah bermesyuarat memutuskan bahawa kita perlu jawapan yang penuh, barulah kita boleh beri markah. Seandainya budak tu potong setengah saja takrifnya di situ, maka kita tidak boleh bagi dia markah, kita bagi dia kosong. Maka itulah kehendak panel dan tidak boleh dipertikaikan. Taib. Kalau ini pula naqlu milkin fi ainin, sampai di sini satu markah, dan bi'aqdin muawadatin satu markah lagi. Okey, kalau di sini pula tamlikun bi'iwadin, ini satu markah, ala wajhin makhsusin satu markah. Baik. Ad-dalil ala masyru'iyatil bai'. Adakah bai' jual beli ini disyariatkan dalam Islam? Ada syariatnya dalam Islam? Jawapannya ada. Kalau ada disyariatkan, artinya ada disebut di dalam syariat, maka mana dalil dia? Ada di dalam kitab Al-Quran. Dalilnya ialah a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli, wa harrama ar-riba. Jadi dalil ini 2 markah. Seandainya kita jawab sampai sini 1 markah, wa harrama ar-riba 2 markah. Baik. Hati-hati jika di dalam peperiksaan menjawab dengan menulis ejaan dengan betul. Seandainya salah, maka potong markah berdasarkan kepada jumlah kesalahan. Jadi kalau markah dalil ialah 2, kalau salah dekat sini, kebanyakan pelajar dia salah eja. Kebanyakan pelajar dia akan eja macam ni, wa harrama riba. Sebab dia biasa dengar
ar-riba, ar-riba itu haram, maka dia je ar-riba, maka potonglah markah dekat sini. Mungkin tinggal satu markah. Ataupun jika seandainya panel pentaksir ingin melaksanakan sistem satu huruf salah, potong satu markah, maka dekat sini kalau dia tulis riba, jadi dia telah hilang dua huruf. Waw alif dia tukar kepada alif hamzah, maka telah berubah dua huruf, maka potong dua, tolak dua. Maka walaupun yang ejaan yang lain semuanya betul, tapi oleh kerana select di hujung, markahnya kosong. Begitulah. Itulah menjadikan kita kadang-kadang tu berasa dah jawab dengan baik, kerana telah menguasai tajuk yang dijawab itu dengan sepenuhnya, tapi cuai dari segi ejaan dan markah kita hilang di sana. Allah Ta'ala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan ar-riba. Baik. An Abi Burdah radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu, tengok ayyu, ini banyak orang salah ni. Okey, ayyu bermakna yang mana satu. Ayyu al-kasbi at-tayyabu wa afdalu. Qala amalu ar-rajuli biyadihi wa kullu bay'in mabrurin. Daripada Abu Burdah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, telah ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu para sahabat bertanya, ayyu, yang mana satukah, al-kasbi, pekerjaan, at-tayyabu, yang paling baik, ataupun yang paling afdal, paling utama. Mana satu pekerjaan yang paling baik dan paling utama? Maka Nabi menjawab, amalu, pekerjaan seorang lelaki dengan tangan dia. Dia kerja sendiri dengan tangan dia. Hasilnya dia dapat upah, dia dapat untung, maka keuntungan dan upah itulah hasil pekerjaan yang terbaik. Dan satu lagi, semua bai', semua jual beli yang mabrur, yang diterima oleh Allah. Yang mabrur berasal daripada perkataan barra yaburru, barran, birran, mabruran, mabrur, yang dipuji, yang diiktiraf, yang disukai, yang disukai, dia lebih daripada diterima lagi, malah disukai, mabrur. Jadi untuk bai' al-mabrur ni, dia ada beberapa ciri lah. Di antara memenuhi rukun dan syarat. Keduanya, dia ada adab. Ketiganya, dia ada dinamakan radul aib. Yang keempatnya, dia ada tidak menyembunyikan keaiban. Radul aib tadi dia memulangkan barang rosak. Dan yang keempatnya ialah dia tidak menipu pelanggan dengan tadlis, roban dan sebagainya. Itu dinamakan bai' mabrur, bai'un mabrurun. Baik, ajma'al ulama, sepakat para ulama
dalil ijma' bahawa bayat itu disyariatkan, memang ada dalam syariat. Jadi dalam fiqh muamalah ini, barang mesti ada tuan. Semua barang selain mana ada di dalam suatu tempat yang ada daerah, ada negara, ada sepadan, mesti ada tuan. Dan kalau dia tengah hutan, tengah laut sekalipun, selagi mana terletak dalam satu negara, maka tuannya ialah kerajaan negara itu ataupun rakyat negara itu. Jadi kalau contohnya kejadian rakyat negara jiran kita kan masuk ke tengah hutan Malaysia, sepadannya ialah sepadan Malaysia, dia masuk dan dia kata ini tak tuan, ini tengah hutan, ada tuan dia, dia ambil kayu gaharu, maka kita boleh cas dia sebagai mencuri kayu gaharu kerana dia mencuri di dalam kawasan sepadan negara, bukan negara dia. Jadi tak boleh ambil semua barang. Kalau nak ambil suatu barang, kena cari tuan dia dan lakukan transaksi pertukaran milik itu dengan ukut yang telah digariskan oleh syarak, sama ada dengan cara muawadat ataupun tabarruat. Jadi dalam muawadat ni pertama tadi al-bay', iaitulah dengan cara kita tukar-tukar barang, tukar barang. Kalau dulu sistem barter, tukar barang dengan barang. Sekarang ni tukar barang dengan duit. Barang juga duit, betul kan? Duit juga adalah sejenis barang. Jadi hukumnya ialah mubahun. Mubah yakni harus, jaizun juga harus. Sama je maksud antara mubah dan jaiz. Jadi dalam jual beli melibatkan dua orang kan, dua orang, pemilik barang. Si A ada barang dia, si B ada barang dia. Okey. Di mana si A melakukan transaksi serentak dengan si B. A bagi barang, B bagi barang, dia tukar-tukar barang. Jadi apa yang dapat kita simpulkan daripada situasi begini ialah di dalam gambaran jual beli itu mesti ada orang yang bersetuju untuk tukar barang. Itu dinamakan akidan. Dua orang yang bersetuju. Jadi dua orang bersetuju itu terus saja dia masuk dalam satu kelompok. Kemudian barang dia pula, oleh kerana dia berlaku secara serentak, maka dia terus saja masuk satu kelompok. Masuk satu kelompok lagi. Okey. Kemudian antara A dengan si B ni tadi dia saling setuju, mensetujui persetujuan itu dibuat secara serentak begitu, maka itu dinamakan, persetujuan itu dinamakan sirah. Setelah kita dapat menggambarkan situasi berlakunya proses transaksi jual beli itu, maka gambaran keseluruhan situasi itu, apa yang terdapat di dalam proses transaksi itu, itulah dinamakan rukun. Rukun itu ialah apa yang terdapat di dalam sesuatu perkara, sesuatu perbuatan, sesuatu hukum yang disyariatkan, satu pensyariatan. Jadi rukun, itu rukun. Al-bay' itu terdiri daripada apa? Terdiri daripada apa, itulah al-bay'. Terdiri daripada apa, itulah dinamakan rukun. Al-bay' itu terdiri daripada apa?
Itu dinamakan, terdiri daripada apa itu dinamakan rukun. Terdiri daripada, kita bayangkan, dua orang masuk satu kelompok, kemudian barang dia masuk satu kelompok, dan sirah. Yang dua orang yang melakukan transaksi tadi tu, yang bersetuju untuk melakukan transaksi itu dinamakan aqidan, yang terdiri daripada al-bai' wal mushtari. Kemudian barang dia itu dimasukkan di dalam satu kelompok, al-mabi', barang yang dijual, was-saman, iaitulah harga. Di mana orang yang menjual dinamakan al-mabi', orang yang memberikan penilai harga barang itu dinamakan al-mushtari. Al-mushtari itu secara umum, namun boleh saja terbalik. Kerana kita menggunakan duit dah biasa, kita punya uruf, kebiasaan kita telah menggunakan duit itu sebagai saman. Namun pada hakikatnya sebenarnya boleh saja si pembeli itu dulu mendahului. Siapa nak duit, dia kata, siapa nak duit RM10, nak tukar, aku nak tukar dengan buah durian sebiji. Siapa nak RM10, bagi kat aku buah durian. Boleh saja dan sah juga belinya, sebegitu rupa keadaannya. Baik. Sirah terdiri daripada ijab, iaitulah serah, wal qabul, terima. Serah, terima. Siapa yang serah, iaitulah penjual. Pembeli kata, aku terima. Tapi pembeli juga menyerahkan barang dia juga. Pembeli kata, aku serahkan duit aku. Penjual kata, aku terima. Jadi macam mana tu, dua kali akad ke? Tidak, sekali saja. Caranya ialah, aku contohnya jual durian, aku jual durian ini RM10. Maka si pembeli kata, aku terima, kabul, dah sebut situ, harganya RM10. Jadi barang dan harga, barang dan harga disebut secara serentak. Ini amat penting untuk kita fahami, terutama dalam kes kita makan kat restoran. Jadi apabila kita telah membeli satu pinggan makanan, satu mangkuk makanan, maka kita mahu makan, kerana kita telah memiliki barang tersebut. Betul kita ada duit, tapi kita tak ada makanan, dan kita ambil sahaja makanan dekat kedai atau restoran, dan boleh tak kita makan? Tak boleh, sebab dia ada tuan barang tu. Makanan tu ada tuan kedai tu kan. Kita hanya boleh makan setelah kita tukar barang itu dengan duit, kan? Sebab antara mabi' dengan saman itu dia serentak berlaku. Jadi kita kena ambil barang tu dan kita kena bayar, barulah kita telah memiliki, kalimah telah telah memiliki barang tersebut. Jadi apa yang banyak berlaku ialah tuan kedai dia suruh ambil, kita ambil. Ialah kita ambil, betul lah. Dia suruh ambil. Kemudian dia tidak bagi tahu harga. Kita boleh tak makan? Kita belum tahu harganya, dan tuan kedai pun tak terima kita nak bayar dulu. Banyak berlaku, saya sendiri telah mengalaminya. Banyak berlaku. Sekarang ni sah tak jual beli? Jawapannya tidak sah, kerana kita ambil barang atas dasar dia suruh ambil. Berapa harganya dia tak beritahu. Banyak al-majhul saman, majhul sama ada majhul barang atau majhul asaman, hukumnya tidak sah, tidak sempurna syarat. Jadi sepatutnya tidak boleh
sebegitu rupa kerana tidak memenuhi syarat. Jadi dia kena dapatkan nilai harga, kemudian untuk membayarnya terpulanglah. Kalau kita makan dulu sampai habis baru kita bayar, kita dianggap hutang. Mati tercekik, maka kena bayar juga hutang. Okey. Kalau kita makan tak tahu harga, tiba-tiba kita lari, kita tak nak, bukan kita lah, kalau orang tu tak nak bayar, dia kata tuan kedai bagi, mana saya tahu. Kalau kita katakan memanglah dia bagi, dia suruh makan sebab dia nak jual, dia tak sebut harga pun, dia tak sebut harga, kita minta harga dia tak bagi kan. Dia tak bagi harga, dia rahsiakan harga, nanti nak bayar baru dia sebut harga. Jadi kalau seandainya pelanggan tu tipu, dia makan lain, dia sebut harga lain kan. Saya pernah kena, dia makan lain, dia sebut dekat kaunter tu lain. Siapa nak tanggung? Siapa nak tanggung? Ataupun tak semua orang boleh ingat apa yang dia makan. Orang dah kebuluh, dia ambil, dia makan, dia jenis orang pelupa, dia lupa. Ataupun dia sebut, dia ingat, tapi bila sebut tu oleh kerana banyak makanan yang dia ambil, dia terlupa, tertinggal. Dia ambil 5 jenis makanan, lauk, sayur semua, dia sebut 4, tertinggal 1 atau lebih daripada tu lagi, tertinggal. Siapa yang bersalah? Memang kedua-duanya bersalah, tapi Allah Ta'ala tidak mengambil kira kepada orang lupa, tapi bagi orang yang sengaja bersalah. Dan yang pertama salahnya tuan kedai, kerana tidak melaksanakan hukum al-bay' dengan betul. Jadi harap dapat disampaikan dan diamalkan kepada orang yang nak berniaga. Mestilah disebut, mestilah diakadkan, berapa ni kak, berapa ni makcik, harga 1 pinggan. Maka dia sebutlah berapa harganya, dia tengok disebut RM5. Maka kalau diangguk orang yang membeli tu, maka menunjukkan dia setuju, berlakulah akad kat situ. Barulah sah dia makan, telah berlaku sempurna rukun al-bay' pada makanan yang dia ambil. Syurut sah al-bay'. Syurut sah al-bay'. Pertama, syarat pada aqidan tadi itu ialah mesti dia tu waras. Jadi ar-rusydu itu ada 2. Pertama, mestilah orang tu baligh. Yang kedua, mestilah dia tu berakal. Jadi dalam soalan dia akan tanya, biasanya terbalik. Baligh ni lawannya sobi. Jadi ishtara as-sabi khubzan, apa hukum dia? Sabi kan, sabi ni membeli roti, apa hukum dia? La yasih, kerana syarat al-aqidan ialah ar-rusydu ataupun ayakuna al-aqidan balighan. Okey, aqilan lawan dia ialah majnun, gila. Majnun, gila. Gila. Sabi ni budak, belum balik. Redha, macam makanan dekat restoran tadi tu, banyak yang kita dengar kes dia makan, oh sedap, makan. Sekali dapat harga nak kau bergolok bergadai, berkata-ratus satu hidangan tu, masuk apa viral. Jadi siapa yang salah tu? Orang kedai yang salah. Dia pelanggan mana dia tahu kan? Mana dia tahu harga tu mahal sebab tak sebut harga. Jadi bila dah keadaan macam tu, barang dah makan, jadi di sana terpaksalah banyak dengan cara tidak redha, menyupas ranah, tak redha. Tak redha kan, benda dah makan macam mana kan.
Jadi sebab itulah kena tahu harga dulu. Kalau dekat restoran tu, barulah kita boleh makan. Jadi lawan redha ialah ikrah. Redha maksudnya adamu ikrah, tidak terpaksa. Jadi lawan kepada redha ialah ikrah. Jadi orang tadi dia dah makan terpaksa bayar, dianggap berhutang. Jadi bayar dalam keadaan tidak redha. Macam mana tu? Tak cukup syarat kan? Jadi kalau untuk menjadikan sah jual beli tu, dia terpaksa redha lah. Dan paksaan itu mestilah dengan cara yang hak. Dan kalau seandainya paksaan itu bighairi haqq, macam tadi lah, terpaksa kan, tanpa cara yang betul, dengan tidak cara yang betul, maka tak sah lah. Kalau paksa dengan cara yang betul, contohnya dia berhutang kepada si A, berhutang kepada si B kan, tak boleh bayar kan. Maka si B kata tak boleh bayar, tak apa, aku ada barang, harganya kata dia hutang 100, si A hutang kat si B 100 kan, 100. Okey, si B paksa si A ni beli barang dia dengan harga RM90 sebagai ganti pada hutang, ataupun 100 pun boleh, sebab yang penting dia punya hutang ni RM100 kan. Kalau kau dah beli barang aku, kira hutang tu langsai. Paksa macam ni boleh. Sebab apa? Untuk mendapatkan kembali duit si B ni tadi. Maka ikrah yang macam ni tadi tu adalah ikrah yang bi al-haq. Ikrah bi al-haq. Ikrah paksaan yang betul. Baik. At-ta'addud mestilah berbilang-bilang. Apa berbilang-bilang? Berbilang tarfai al-aqdi. Mestilah berbilang-bilang pihak, si penjual A dengan si pembeli B kan. Memang ada wujudnya dua pihak, si A dan si B. Dua pihak kan, si A dan si B. Dua pihak. Ada ke orang jual pada diri sendiri? Ada. Contohnya dia syarikat dia kan, syarikat A, syarikat B, kedua-dua syarikat dia punya. Jadi untuk membuktikan ada syarikatnya aktif dan ada berlaku transaksi, maka dia, si A ni melalui syarikat dia, syarikat A jual kepada syarikat B. Syarikat B ni dia punya juga, dia keluarkan resit pembelian daripada si A. Walaupun syarikatnya lain-lain, tapi orang yang sama. Orang yang sama kan. Aku jual kepada syarikat aku, kemudian dia kata wakil kepada B, aku beli daripada syarikat aku. Itu tidak sah kerana tidak ada ta'addud berbilang-bilang pihak. Ataupun dia kata aku jual kepada dia aku sendiri lah, maka tidak sah kerana tidak wujudnya tarfai, dua pihak. Kemudian basar, disyaratkan supaya si pembeli dan si penjual itu melihat barang. Si pembeli baik, si penjual baik yang mushtari pembeli, mestilah basar, tengok barang tu. Tengok barang tu. Ni dalam online kan, jual barang tak apalah kalau dia hantar post gambar, tapi dalam keadaan boleh post gambar pun banyak yang tipu. Di gambar lain, yang sampai lain. Sebab itulah perlu kepada pejabat, walaupun dia online, perlu kepada kontak nombor pejabat, supaya seandainya berlaku
masalah di tengah jalan ataupun barang tu tipu kan, tidak memenuhi spek, barang tu rosak dan sebagainya, maka ada tempat untuk dirujuk kembali, dipulangkan barang tu. Seperti mana pengalaman saya pada syarikat Lazada, Shopee, seandainya barang tu tak sampai, rosak ataupun barang yang dipesan lain yang sampai lain. Contoh, saya ada beli barang yang warnanya saya nak warna merah, tiba-tiba sampainya warna biru, saya pulangkan balik dan saya dapat balik duit saya. Jadi dalam gambar tunjuk warna merah, tiba-tiba sampai warna biru, warna saja, maka dia pulangkan duit. Jadi kalau ada online, bisnes online tapi tak ada gambar, tak ada basar, maka tidak memenuhi syarat al-bai', tidak ada basar. Begitu juga dengan restoran. Pelanggan ambil makan, ambil, dia makan sampai habis. Dah habis makan, pergi kaunter, maka kaunter tu tanya makan apa, dia tak tengok pun makanan tu, entah banyak mana tu ambil, entah apa benda yang dia ambil kan, dia tak tengok. Bila orang tu kata daging, ikan, sayur, nasi, apa lagi, tumis, apa benda lagi, dia kata sekian harga. Dia tak tengok, entah ke dia ambil lauk tu 2-3 senduk dia ambilnya banyak, mana dia tahu kan. Entah dia ambil sikit atau dia ambil lebih dan sebagainya. Jadi syarat basar ini pun selalu orang tinggalkan, terutama dalam zaman bisnes online. Baik, untuk syarat seterusnya, syarat as-sirah. Sirah ni apa? Persetujuan. Syarat pada persetujuan jual beli, akad. Sirah ni ucapan pada persetujuan. Dan untuk ucapan pada persetujuan, dia ada ucapan ya, masa nak memiliki barang tu. Jadi mestilah ucapan tu diucapkan di dalam satu majlis ittihad, satu majlis akad. Jadi ada barang dan ada persetujuan akad tu, persetujuan dengan ucapan saya jual, saya beli, saya jual. Dan mestilah alla yatul al-fasl. Syarat ittihad mal majlis tu tidak panjang senggang waktu antara ijab dengan qabul. Jadi la yatul al-fasl, tidak panjang senggang waktu. Ini berbeza dengan mualat. Mualat ni dia tak boleh diselang dengan sebarang perbuatan lain, itu mualat. Tapi di sini tak disyaratkan mualat, boleh disenggang dengan perbuatan lain. Contohnya dia beli roti dekat kedai, saya beli roti ni RM10, kemudian orang tu, tuan kedai tu sibuk lain orang lain, kongkang-kongkang dia cakap dengan orang lain buat urusan tu ni, kemudian baru dia cakap tadi ya saya jual. Boleh tak? Boleh. Sebab apa? Dia tak terpanjang sangat, sebab tadi dia sibuk kan, dia lain orang lain dulu, maka sahlah dia beli begitu. Berbeza dengan mualat. Kalau dia contoh mualat ni, kalau orang yang membeli tu saya beli kata, kemudian orang yang menjual tu dia sibuk lain orang lain, kemudian baru dikata saya jual. Kalau mualat, maka dia tidak memenuhi pengertian mualat dekat sana. Kalau di sini al-faslu, maka tidak memberi kesan atau tidak memberi masalah dengan antara ijab qabul itu diselang dengan perbuatan lain, dengan syarat tidaklah panjang sangat senggang waktu antara ijab dengan qabul.
bima yash'uru hasbu al-uruf bi aradi anil qabul. Yang dirasakan bima yash'uru dirasakan hasbul urufi dari segi uruf, kebiasaan adat, al-i'rad keengganan daripada menerima akad tersebut. Ini dia kata, ini orang ni nak jual tanah ni. Ya, tadi lagi kata aku nak beli, tapi dia tak jawab pun, dia tak nak jual aja. Maka ketika itu kena buat akad baru. Kalau dah rasa macam tu, kena buat akad baru. Sekali lagi, saya beli ni Pak Cik. Pak Cik nak jual tidak? Saya nak beli ni. Contoh kan. Jadi sampai dijawab, ya saya jual. Itulah dia kena buat, tak boleh sekali saja. Muwafaqah yang kedua, muwafaqah al-qabul lil ijab. Muwafaqah persamaan ataupun persetujuan antara qabul, terima, serah dan terima. Qabul, terima, ijab, serah. Sama. Maksudnya apa? Diambil poinnya, muwafaqah fi kulli jawanib, dalam semua aspek. Ni poin dia. Okey. Fi kulli jawanibihi, dalam semua aspeknya. Sama ada dari segi maksud. Contoh maksud ni kal jinsi wan naw'i kan. Wan naw' wasifat wal adat wal hulul wal ajal. 3 4 5 6. Okey. Jadi selari ataupun selaras, sesuai, apalah yang seerti dengannya, selari, selaras antara ijab dengan qabul itu pada semua aspek, pada maksud dan pada semua aspek pada maksud. Mungkin boleh kita guna lah, fi kulli jawanibihi fi al-ma'na. Dalam semua maksud dia, dalam semua aspek maksud dia. Ada berapa maksud situ? Ada 6. Satu, jenis. Kedua, nauk. Nauk tu apa? Aspek atau bahagian. Pada sifat, pada bilangan, pada tempoh, hulul dan ajal ni tempoh juga. Haul ni tempoh juga, ruang, pada ruang waktu hulul, dan pada had waktu. Ni ruang waktu, ni pada had waktu, ajal kan. Setuju dalam 6 aspek. Tak semua aspek ini wujud pada tak semua 6 aspek ini wujud pada satu akad itu. Mungkin pada sebahagian saja kan. Jenis dah cukup, adat dah cukup, sifat dah cukup kan. Satu je pun dah cukup. Tapi secara umumnya aspek yang nak dinilai ada 6. Mungkin wujud sebahagian, mungkin wujud semua kan. Dan syarat sirah yang seterusnya ialah tanjis, iaitulah mutlak. Maksudnya tidak mu'allaqah, tidak terikat dengan syarat. Tidak terikat dengan syarat yang la yaqtadihi al-aqdu, yang tidak la yaqtadihi al-aqdu, yang tidak termasuk dalam akad, yang tidak berkaitan, yang tidak berkaitan dengan akad.
yang tidak berkaitan dengan akad. Okey. Tanjis ai ghairu mu'allaqah, tidak terkait dengan mana-mana syarat yang tidak ada kaitan dengan akad. Kalau lawan dia pula syarat yang ada kaitan dengan akad. Contohnya macam ni, saya jual handphone dengan syarat kau bagi harganya dengan ringgit Malaysia. Dia ada syarat, dengan syarat pakai ringgit Malaysia, selain daripada ringgit Malaysia tak terima. Sah tak syarat begitu? Jawapannya sah, kerana ringgit Malaysia tu adalah termasuk dalam saman, harga kan, termasuk dalam harga kan. Yaqtadi al-aqad, iaitulah al-mabi' wa saman, barang dan harga. Jadi harga tu ialah dengan ringgit Malaysia. Jadi ada syarat, tapi syarat itu termasuk dalam harga kan, syarat yang berkaitan dengan akad itu sendiri. Yang keempatnya ialah at-ta'bid, mestilah jual beli itu secara ta'bid, secara kekal. Tak boleh jual sementara. Aku jual kat engkau sementara, tak boleh. Nak jual terus. Sebab ni nak pindah milik terus. Jangan pindah milik sementara, itu tidak termasuk dalam jual beli, itu masuk bab lain. Ta'bid berarti mu'abadah, iaitulah kekal selamanya. Jual, maksudnya ialah ghairu, ni poin ni mesti sama lah macam di atas ni tadi tu. Ni poin ni mesti maksud tanjis ialah ghairu mu'allaqah ala syartin. Itu ni mesti poin ni kan. Kalau di atas ni mesti, ini pun mesti. Ghairu muqayyadah bi waqtin muayyanin, tidak terkait dengan waktu yang tertentu. Dia kekal, dia adalah mutlak, totally serah. Tak boleh ada sementara. Kalau sewa dan beli, itu dalam kes lain, kerana beli jual dia ada hukum yang tersendiri. Syurut fi ma'qud alaihi. Ma'qud alaihi iaitulah barang kan, barang. Pertama, mestilah barang itu betul wujud. Lawan dia ma'dum. Jadi ma'dum tidak harus. Contohnya jual hasil buruan, belum buru lagi, belum pergi berburu, dia dah tempah boleh tak tempah? Tempah lain lagi, itu masuk dalam bab salam, baik as-salam. Itu ada perbahasan dalam bab yang khusus. Tapi saya nak pergi berburu rusa, siapa nak beli daging rusa, bayar duit dulu, dijual barang yang tak ada lagi, maka hukumnya tak sah. Kedua, taqawum, iaitulah ada nilai dari segi syarak. Malan mutaqawwaman syar'an, ini maksudnya mutaqawwam ni ada nilai dari segi syarak. Lawan mutaqawwam ialah najis. Contoh najis ialah khinzir wal khamar. Satu lagi kalbun, kan. Tapi kalbun tu dia ada perbahasan yang lain. Tapi yang mutlak najis tu ialah khinzir dan khamar, yang tak ada boleh dijual beli. Kalau kalbun tu dia ada lagi perbahasan yang lain. Baik. Jadi lawan mutaqawwim tu tadi apa? Najis. Contoh najis ialah khinzir wal khamar. Baik. Ketiganya intifa', iaitulah berfungsi ataupun boleh digunakan. Al-intifa' syar'an dan urfan.
bermanfaat dari segi syarak dan dari segi uruf. Contohnya, contoh yang tidak bermanfaat ialah seperti yang tidak bermanfaat seperti hasyarat, serangga. Serangga ada orang jual serangga untuk hiasan, ada orang jual serangga untuk makanan binatang. Itu jual serangga. Jadi akadnya ialah akad jual beli barang perhiasan kalau dijadikan perhiasan. Bukan akad jual beli serangga. Untuk makanan binatang, maka akad jual beli makanan binatang, bukan jual beli serangga. Begitulah. Jual tahi ayam, tahi kambing untuk baja. Jadi akadnya ialah akad beli baja, bukan akad beli tahi kambing. Contoh ataupun di dalam sebahagian pendapat ulama, kalau beli tahi untuk baja, maka akadnya ialah akad untuk pelupusan. Untuk pelupusan kan. Imkan taslim, mampu untuk diserahkan kepada si pembeli ataupun si penjual. Maqduran ala taslimihi. Jadi maqduran ala taslimihi ni kan dia punya bayan kepada syarat kan. Contohnya, dia kereta kena curi, kemudian dijual. Saya jual lah kereta saya yang kena curi tu dengan harga murah RM5,000. Betul lah. Kereta dia, masalahnya dia nak dapat kereta dia terbalik macam mana? Ada tak jaminan? Kalau tak ada, berarti tak sah jual beli kerana dia tak mampu untuk serahkan kereta itu. Kecuali lah kalau keretanya itu telah ada laporan polis telah dijumpai dan sedang sedang evakuasi, apa benda lah, sedang diburu oleh polis, dan sebentar lagi akan diperolehi semula kan, diperolehi semula lah. Ketika itu ada kemungkinan yang besar untuk diperolehi semula, dan diserahkan kepada si pembeli. Ketika itu bolehlah, sebab ada kemampuan di sana, ada jaminan. Kalau tak ada jaminan, tak boleh. Yang keempatnya al-milku au al-wilayah, pemilikan. Memang barang tu barang milik dia. Mamlukan, barang yang dijual beli tadi mamlukan liman yaqa'u alaihi al-aqdu lahu. Dia punya barang, bukan barang orang. Contohnya dia jaga stor, dia pegang kunci barang tu, kata nak dilupus, kemudian dia kata daripada lupus baik kejual. Dia pun jual barang tu, bukan barang dia pun, dia jaga je. Hukumnya tak sah. Walaupun dia penjaga, dia kuasa mutlak ke atas barang tu. Masalahnya barang tu bukan barang dia, barang syarikat. Memang nak dilupus, dia kata kalau aku tak jual pun nanti orang buang juga, baik aku ambil, aku buang, aku ambil, aku jual. Hukumnya tak sah, bukan barang dia, itu barang orang. Jual barang orang, orang nak buang tu lantak dia, bukan dia punya. Okey. Jadi ataupun dia ada wilayah, dia ada kuasa, bidang kuasa. Contohnya telah diberi kebenaran untuk melupuskan barang itu. Okey. Seorang pegawai telah diberi kuasa untuk melupuskan barang itu, tak dengan apa cara sekalipun, sama ada dengan jualnya itu ataupun dengan buang ataupun dengan bagi saja kepada siapa yang nak. Maka ketika itu boleh, bolehlah dijual barang tu, dan harga tu dia makanlah harga tu, sebab orang dah bagi wilayah, bidang kuasa kepada dia untuk melupuskan barang tu. Yang penting aku tak nak tengok lagi barang ni, kau buatlah macam mana pun, suka hati kau. Kau jual, kau punya duit. Ketika itu dia ada wilayah untuk melupuskan barang tu dan menjualnya. Okey, al-ilm, mestilah dia tahu barang yang dia beli, dan dia tahu barang yang dia jual. Macam dekat restoran tadi tu, dia meletak-letak harga, dia tak tahu pun, dia tak tengok, dia sebut je harga suka hati dia je, kan? Tak boleh lah itu. Dia kena tahu barang apa yang dimakan oleh orang, kan? Jadi begitu juga dengan
barang online, jual barang online kan, barang yang fancy, barang yang rare kan. Dia kena tahu sifat, tahu bentuk, tahu warna, tahu segala-galanya yang dia tahu kan. Baru sah jual beli. Kalau main agak-agak dia pun tak dapat gambarkan macam mana bentuk benda lah tu, maka tak sah jual beli. Wallahu ta'ala alam. Gitulah, mudah-mudahan ia bermanfaat untuk semua, untuk kita amalkan, dan kalau boleh kita sampaikan kepada orang yang di sekeliling kita yang mana kita selalu bermuamalah dengan mereka, terutama dalam bab makan di restoran. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.